kami dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. 将早上的崇拜从开始到末了交托主。 Terima kasih Tuhan. 天父，感谢你， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 奉靠耶稣基督圣名感恩祷告。 Amin. 阿门。 Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. 当我是穷苦贫乏的，上帝啊，求你速速到我这里来，你是帮助我的，搭救我的。耶和华，求你不要单言，这样你的名，你草场的羊要称谢你，直到永远；要诉说赞美你的话，直到万代。 Mari kita puji Dia, muliakan Dia, sungguh besar Kau Allahku. 我们来称颂上帝的名，你真伟大。主啊，我是hati kami merlambat, dan tutur jauh rindu dengar. Ya Tuhanku, takut kau sanggup heran melihat ciptaanmu yang besar. Melanjutkan memuji心中伟大，高Allahku，我们这堂赞美主的心中伟大，高的伟大，让我将歌伸进来朝他儿子，将世人我在浪不流泪，住在这家，半夜被我指着看，有些事上为要赦免不对，我用这堂赞美主我神，你的伟大。 赞美主我神，你的伟大，何等伟大！ Jemaat saya persilahkan untuk duduk 会众 kembali. 请坐。 Kasih Tuhan begitu besar bagi setiap kita. 上帝的爱对我们是何等的伟大！ Dan kasih-Nya telah menyelamatkan setiap kita yang berdosa. 他的爱救赎我们每一个罪人。 Mari Bapak Ibu dengan ucapan syukur atas pengorbanannya bagi setiap kita, kita naikkan pujian Tuhan penebusku. 让我们以感恩的心来唱这首诗歌。 Korbankan hidupku
sebagai ganti dosamu. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan, penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Unailah syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, di hadapan Allah yang Maha Tahu kita mengakui dosa dan kesalahan kita. 让我们在无所不知的上帝面前做一个认罪祷告， Biarlah sekali lagi Tuhan menyucikan setiap hati kita. 求上帝再一次洁净我们的心怀意念。 Kita pujikan jiwaku terbuka. 我们来唱这一首诗歌，求主打开我的心门。Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara. Sikap kasih yang tersimpul supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terlentang untuk sentuh Dia. 现在我光照我，赐了我一念，写出我的一切，也常是罪恶。亲爱主，就来有你，他的恩德。Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. 请会众一同站立， Mari kita bersatu di dalam doa. 让我们一起祷告。 Ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, khususnya dalam 1 minggu terakhir ini Tuhan, 天父，在我们刚刚过去的一个礼拜里面， mungkin banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. 有很多事情发生在我们的生活中， Baik itu hal yang baik maupun hal yang kurang baik dalam pandangan kami. 无论是好的、不好的事情， Dan di dalam kehidupan atau hari-hari yang tidak baik dalam pandangan kami itu ya Tuhan, 在许多不法的事情当中， mungkin kami bersungut-sungut. 可能我们埋怨， Mungkin apa yang kami jalanin itu sia-sia. 或者我们所做的一切是虚妄的， Mungkin kami merasa tidak layak untuk menerima sesuatu yang tidak baik itu. 或者我们觉得不配来领受那些不好的事情， Mungkin kami berpikir kami lebih pantas menerima hal-hal yang baik. 或者我们觉得我们更配领受那好的一面。 Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kami atas kesombongan dan kecongkaan kami itu. 天父，求你自己赦免我们高傲的心态。 Tuhan, Engkau tahu kedalaman hati kami bagaimana ketika kami bersikap.
主，你知道我们内心深处的想法， Bagaimana kami ketika berinteraksi kepada sesama kami. 我们的人际交往你也清楚， Mungkin kami sangat-sangat mampu menampilkan hal yang baik. 或者我们可以选出好的行为， Sangat-sangat mampu tersenyum di depan orang lain. 在别人面前有微笑。 Namun Engkau tahu kedalaman hati kami. 但你知道我们内心深处， Bagaimana Engkau tahu ketulusan hati kami kepada sesama kami. 你知道我们对人的真诚， Apakah kami tulus atau ada satu hal yang tersembunyi. 或者我们还有隐藏一些不法的事情， Dan itu semuanya tentunya mengecewakan hatimu. 可能使你失望了。 Ketika apa yang kami tampilkan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam diri kami. 若我们的表现不能合乎你的心意， Ketika hati kami penuh dengan keluh kesah, kekecewaan, kemarahan, iri hati. 让我们的心中若有一些嫉妒、怨恨的事， Namun kami menutupinya dengan keramahan dan kepura-puraan. 或者我们用虚假的来遮盖。 Ampuni kami Tuhan. 天父，求你饶恕我们， Ampuni kami Tuhan ketika kami sering kali gagal mengerjakan apa yang Engkau kehendaki di dalam diri kami. 求你赦免我们不能遵行你的旨意。 Oleh karena itu Tuhan kami meminta pertolongan dan penyertaan daripada-Mu. 我们求告你的同在和帮助， Dan tolonglah kami untuk melihat apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami itu semua adalah rancangan-Mu. 让我们看见我们的一生所过的都在你的安排之中。 Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. 天父，感谢你要赦免我们， Layakan kami sekali lagi. 让我们配得来到你面前。 Kami berdoa dan mengucap syukur. 我们 Amin. 祷告，感谢，阿门。 Jemaat sekalian, dengarlah ayat janji pengampunan dosa yang terambil dari 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14. 请听上帝赦罪的应许。 Umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. 这称为我名下的子民，若是自卑、祷告、寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。 Oleh karena kemurahan Tuhan dan anugerahnya yang tersedia bagi setiap kita, kita ada sampai hari ini. 因为上帝的怜悯，我们可以存留到今天。 Mari dengan ucapan syukur kita pujikan kemurahan Tuhan. 让我们来唱这一首诗歌，上帝的恩典。 Oleh karena kemurahan Tuhanku ada sampai hari ini. Oleh karena
bersama umat Tuhan dari sepanjang abad dan segala tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 我们要以历代的信徒共诵使徒信经。 Yang pertama kita dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian dalam bahasa 我 Mandarin. 们先用印尼文诵读，以后用中文重复。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang yang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。 第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。 阿门。 Jemaat dipersilahkan untuk duduk 会 kembali. 众请坐。 Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. 让我们预备心，要聆听上帝的话。 Mari kita pujikan pada Yesus, percayalah. 我们来唱这首诗歌，只要信他。 Jemaat Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. 我们一起来祷告，恳求上帝的带领。 Bapa, kami bersyukur karena kami sudah dipersiapkan dalam ibadah ini untuk mendengar firman-Mu. 天父，我们感谢你预备了我们的心来聆听你的话， Supaya ya Tuhan, hidup kami boleh selalu dituntun dan diarahkan oleh kehendak Tuhan. 让我们每一天的生活由你自己的旨意来导引， Dan iman kepercayaan kami boleh terus dikuatkan oleh Tuhan. 让我们的信心可以被你所坚定， Sehingga kami bisa setia mengikut Tuhan. 让我们可以忠心的跟随你。 Bapa, sertailah kedua hamba-Mu yang menyampaikan firman.
天父，求你与你两位仆人同在， Sertailah semua anak-Mu yang mendengarkan berita firman hari 也 ini. 与你每一位聆听话语的儿女们同在， Supaya kami semua boleh dipersatukan dalam kebenaran 让 firman-Mu. 我们都在你的真理里面合一。 Dengar doa kami ya Bapa. 垂听我们的祷告， Dalam nama Tuhan 奉 Yesus 靠耶 Kristus. 稣基督圣名， Amin. 阿门。 Jemaat Tuhan, kita akan membaca dua bagian nats firman Tuhan. 我们要读两处的经文， Satu dalam Injil Lukas, kedua-duanya Injil Lukas, pasal 9 ayat 29 dan 30. 首先我们要读路加福音第9章第29、第32节。 Dalam bahasa Mandarin lebih dahulu bacakan ayat ini. 我们先用中文来念《路加福音》第9章29、30节。这里说，正祷告的时候，他的面貌就改变了，衣服洁白放光。忽然有摩西、以利亚两个人同耶稣说话。 Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Satu lagi Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-44. 第二处经文，我们来看路加福音第24章第44节。 Bahasa Mandarin lebih dahulu membacakannya. 我们先用中文来念《路加福音》24章44节。耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说，摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡执着我的话，都必须应验。” Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Demikian bacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya. 我们已经读了，并且遵行上帝话语的人有福了。 Saudara, tema kita hari ini adalah menggenapi nubuat kitab suci. 今天我们的讲题是应验圣经的预言。 Saudara, mungkin kita bertanya, 我们可能会问： kalau minggu lalu kita mempelajari menggenapi hukum Taurat, 上个礼拜我们学习应验律法的话语， nah sekarang kita akan belajar menggenapi nubuat kitab suci. 那今天我们也学习应验圣经的话。 Apakah ada perbedaan di antara keduanya? 那么这两个有什么不同呢？ Saudara, jelas pasti ada perbedaannya. 肯定有一点不一样。 Menggenapi kitab Taurat ditujukan secara khusus kepada fungsi dari kitab Taurat itu sendiri. 可是我们说应验律法的话，那就是想到律法的功用。 Dan minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Yesus menggenapi tuntutan kebenaran dan tuntutan keadilan dari hukum Taurat. 上个礼拜我们学习了主耶稣怎样应验了律法的要求和公义。 Nah, sekarang kita akan melihat kepada bagaimana menggenapi nubuat kitab suci. 那么今天呢，我们继续思想我们怎样圣经里面的预言。 Saudara, tentu kitab suci dalam arti perjanjian lama. 那么这里所讲的圣经的预言是指向旧约的记载。 Sehingga saudara, ketika kita berbicara tentang kitab suci, konsep kita adalah waktu itu adalah seluruh perjanjian lama. 所以当我们说圣经的预言的时候呢，我们的观念是指向旧约所记载的。 Walaupun untuk kita orang Kristen yang disebut kitab suci itu termasuk juga perjanjian baru. 就算说我们今天所讲的圣经也包括新约， Tetapi kita harus tahu saudara,
bahwa pemahaman daripada waktu Yesus mengatakan menggenapi kitab suci itu pada waktu itu adalah perjanjian lama saja. 那我们要回想到主耶稣的时代，当他说圣经的时候是指向旧约。 Karena itu dalam Injil Lukas pasal 24 kita melihat Yesus menggenapi kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. 那么刚才我们所读的经文，路加福音24章，主耶稣所应验了旧约呢摩西的律法，还限制所讲论的以及诗篇。 Sehingga kita lihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus betul-betul mengerjakan sepenuhnya perjanjian lama. 那意思说，主耶稣所成就的一切事，就是旧约所记载的一切。 Tapi bagaimana dengan perjanjian baru? 那么关于新约又怎么样呢？ Perjanjian baru justru menggambarkan bagaimana Yesus menggenapi seluruh perjanjian lama itu. 那么新约的记载，就是主耶稣应验，他是完成了旧约里面所说的。 Dan di perjanjian baru bagaimana umat Tuhan yang baru terbentuk lewat gereja. 那么新约呢，是讲到上帝的教会，那么透过神的话被成立起来。 Sehingga saudara bagi kita kitab suci adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. 所以对我们现在来说，所指的圣经包括旧约和新约。 Karena disitulah kita melihat secara utuh dari perjanjian lama sampai perjanjian baru semuanya ada di dalam Yesus Kristus. 那么我们可以看到，所有的旧约和新约都在耶稣基督里面里。 Sebab itu sebagai orang Kristen kita harusnya bersyukur kepada Tuhan. 所以呢，身为基督徒，我们要感谢上帝， Karena dia memberikan kitab suci kepada kita. 因为上帝已经把圣经赐给我们。 Kitab sucinya bukan hanya perjanjian lama, 这个圣经不单单是旧约， tapi juga perjanjian baru. 也包括了新约。 Bagaimana kita melihat penciptaan Tuhan, penciptaan langit dan bumi pada waktu Tuhan melakukannya di kitab Kejadian. 那么在创世纪里面，我们看到上帝怎样创造天地万物。 Tapi juga kita melihat di dalam perjanjian baru, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan langit dan bumi yang baru. 那我们也看到，在新约里面，上帝把新天新地赐给我们。 Karena langit dan bumi yang lama sudah jatuh dalam dosa. 因为旧的天地已经堕落在罪恶里面， Dan Tuhan menjanjikan akan ada langit dan bumi yang baru di mana semua orang percaya dikumpulkan 那 bersama-sama. 么上帝也应许有新天新地，就是把所有的基督徒汇合在里面。 Kita bersyukur saudara karena kitab suci yang kita miliki bukan sembarangan. 我们要感谢上帝，因为我们所拥有的圣经不是随随便便的一本书。 Kita tidak memiliki pengertian bahwa kitab suci itu dalam bentuk kitab satu sekaligus langsung diturunkan dari surga. 那在我们的观念里面，我们所拥有的圣经不是一本书直接从天上赐给我们。 Memang ada beberapa peristiwa di mana Tuhan memang langsung bertindak. 是有一些事情是上帝直接行动的， Misalnya ketika memberikan 10 perintah hukum Taurat. 比如说他把10条诫命赐给以色列人， Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat loh batu, lalu Tuhan menuliskan 10 perintah hukum 上帝 Taurat. 命令摩西拿2个法版，那么上帝直接手写在法版上。 Memang kadangkala Tuhan berbicara kepada orang-orang tertentu pada waktu itu. 但是呢，上帝有时候会直接向人们说话。 Tetapi saudara yang paling umum dari seluruh Alkitab, Tuhan memimpin orang-orang itu untuk menulisnya. 但在整体的来说，上帝是引导个人来写下。 Dan kitab suci yang Tuhan berikan itu melalui proses yang panjang. 那么，上帝所给我们的圣经经历过很长的过程， 1600 tahun. 大概有1600年的时间。 Kenapa kok begitu lama? 为什么有那么长呢？
Kenapa Tuhan tidak langsung saja dari sorga turunkan satu kitab langsung satu gepok? 为什么上帝没有直接就将这一本书完完整整的从天赐下？ Bukan Tuhan tidak bisa, saudara. 不是说上帝不能这么做， Tetapi saudara, Tuhan itu mau mengajak kita untuk realistis. 那么上帝要我们学习怎样去实践， Dan Tuhan mau bahwa lewat proses sejarah supaya petunjuk-petunjuk Tuhan itu berlimpah-limpah atas kita 也 sekalian. 通过这个历史的进程，让上帝的话点点滴滴的丰盛的赐给我们。 Supaya saudara dan saya belajar dari kitab suci bagaimana proses kejadian-kejadian yang Tuhan nyatakan kepada kita lewat orang-orang yang Tuhan pakai. 让我们透过上帝所中用的这一些人们，让我们去体验上帝的这个过程， Ini namanya memperkaya kita semua. 那就是让我们经历他的丰盛。 Bahwa setiap orang yang Tuhan pakai memiliki keunikan masing-masing. 上帝所用的每一个人有他的独特性， Sehingga Tuhan ingin bahwa saudara dan saya menghargai orang lain satu dengan lain. 让我们也学习怎样去尊重别人。 Kalau Tuhan langsung kasih satu gepok dari sorga, 若是上帝直接把这一本书从天赐下， bagaimana semua peristiwa itu bisa kita pahami? 那我们怎么能够明白每一样的事情？ Kalau kita hanya inginkan perintah-perintah Tuhan saja, 那我们只需要上帝的命令而已。 wah saudara, mengenai 10 perintah Tuhan aja banyak kita yang sudah tidak bisa melakukan. 关于这条诫命，有很多人都不能够完全遵守。 Apalagi kalau dikasih satu gepok, satu kitab yang langsung turun dari surga, saudara suruh hafal semua, apakah saudara bisa? 何况上帝直接把这一本书赐给我们，我们是否能够完全的接纳遵守呢？ Tuhan tidak mau demikian. 上帝不要这么做， Tuhan mau bekerja melalui proses kehidupan. 上帝要透过我们生活的进程来工作。 1600 tahun, saudara. 1600年的时间， Bahkan bangsa Israel pun harus lewat proses di padang gurun 40 tahun. 就说是以色列人也要经历40年旷野的路程。 Seperti hal itulah, saudara, hidup saudara dan saya pun lewat proses, bukan? 同样，你我的生活也面对很多的过程。 Kita dari lahir sampai sekarang umur berapa? Misalnya 50 tahun, 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun. 我们从出生到今天50、60、70、80岁的时间， Saudara, ini semua proses. 这一切都是过程。 Dan Tuhan ingin memproses hidup kita. 上帝要我们去经历这些过程。 Bahkan Tuhan Yesus Kristus yang turun dari surga ke dunia, 那么，我们的主耶稣从天降世为人， Dia pun mengalami seperti kita. 他也有经历像我们一样， Dia menjadi seorang bayi. 他成为一个婴孩， Bayi yang seolah-olah tidak berdaya. 那是真的是无能的婴孩， Harus dilindungi oleh orang 需 tuanya. 要他们父母来保护， Harus dibawa lari ke Mesir. 那么被带到埃及地去逃亡， Harus dididik, dibesarkan. 也经历教导的过程。 Saudara, Tuhan Yesus sendiri mengalami proses 主耶稣本身都经历这些过程。 pada waktu menjadi manusia. 当他成为人的时候， Dan di dalam proses inilah Tuhan Yesus Kristus menggenapi semua kitab suci. 就在这个过程当中，他应验了所有的旧约。 Kalau saudara membaca Alkitab dengan baik, 若是我们仔细的考察圣经， wah saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia mengerjakan semua pekerjaan Tuhan. 那么主耶稣来到这个世界上，他完成了上帝所安排的一切。 Itu bukan kehidupan yang sepele, 这不是个很平常的生活， tapi kehidupan yang betul-betul dijalani satu demi satu menggenapi apa yang sudah dikatakan dalam perjanjian lama. 所做的每一切都应验了旧约圣经所预言的。 Saudara, kalau kita lihat kepada perjanjian lama, 若是我们看旧约， kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur, 那些律法书、先知书，还有诗篇，
tiga sebutan ini mengacu kepada sebutan yang disebutkan oleh kitabnya, yang disebut oleh pembagian dari perjanjian lama kitab Yahudi. 那么这三种的名称就是犹太人对圣经的分类。 Taurat, Nabi-Nabi, Mazmur. 那么律法书、先知书、诗篇， Saudara, para ahli teologi, para ahli Alkitab mempelajari, mencatat, melihat Yesus menggenapi berapa nubuatan. 那么解经家他们考察主耶稣他应验了多少个预言呢？ Kira-kira saudara, hanya saya sebut kira-kira 200 sampai 400 nubuatan. 大概有200至400的预言， Saudara, ini tidak ada di kepercayaan agama lain. 在其他的信仰是没有的。 Bahkan orang Yahudi yang beragama Yahudi, 那些犹太人他们信奉犹太教， mereka yang punya perjanjian lama, 他们拥有这个旧约， mereka tidak bisa lagi mendeteksi bagaimana penggenapan nubuatan perjanjian lama. 他们自己也不能明白这个旧约的应验， Karena mereka tidak punya satu tokoh. 因为他们没有一个人物， Memang mereka menghormati Musa, 是他们尊敬摩西， mereka menghormati Elia, 他们尊敬以利亚， mereka menghormati Yeremia. 他们尊敬耶利米， Tapi saudara, tidak ada satu tokoh yang mengenapi semuanya di dalam perjanjian 但 lama. 是没有任何一个人可以完全应验所有旧约的预言。 Dalam kepercayaan agama Yahudi, 在犹太人的信仰里面， mereka hanya berpikir satu. 他们只想到一个， Seluruh perjanjian lama menggenapi bangsa mereka saja, 那么所有的旧约的预言只应验在他们的民族当中， yaitu bangsa Yahudi, 那就是犹太人， atau kita sebut bangsa Israel. 或者是说是以色列人。 Tapi saudara, bangsa Yahudi, bangsa Israel, mereka terpecah-pecah semua. 但是犹太人、以色列人他们已经分裂了， Mereka punya kepercayaan yang berbeda-beda. 他们有不同的信仰。 Bagaimana bisa mengenapi seluruh kitab suci perjanjian lama? 他们如何能够应验所有的旧约？ Itu penafsiran yang tidak tepat. 这是不正确的这个解释。 Tapi kita bersyukur sebagai orang Kristen. 那我们成为基督徒，我们要感谢上 Karena 帝， kita punya seorang juru selamat. 因为我们有一个救主， Karena kita punya seorang yang menggenapi seluruh perjanjian 因 lama. 为我们有一个人，他成就了所有旧约的 Yaitu 预言， Yesus 那 Kristus. 就是耶稣基督。 Saudara, mari kita belajar bersama-sama. 让我们一同来学习， Yesus menggenapi kitab Taurat. 耶稣应验了旧约。 Kitab Taurat di sini bukan sekedar hukum Taurat, 这里所讲的旧约不只是这个律法书， tetapi seluruh 5 kitab Musa. 这所有的摩西五经， Saudara, di dalam 5 kitab Musa ini 在摩西的五经里面 ada 3 fungsi utama di dalamnya. 有3个重要的这个作用。 Pertama adalah moralitas. 同一样是关于这个道德伦理。 Yang kedua adalah ibadah, 第二样 peribadatan. 就是对上帝的敬拜。 Yang ketiga adalah hukum sipil untuk kebersamaan sebagai umat 第 Israel. 3个就是他们每一天所过的日子的准则。 Saudara, Tuhan Yesus menggenapi 3 aspek di dalam seluruh kitab Taurat ini. 那么主耶稣已经应验了这个律法里面的3个方面。 Moralitas itu menunjukkan kebenaran yang Tuhan mau atas kehidupan manusia. 道德伦理是指向上帝对人的要求， Tuhan menginginkan kesempurnaan 上帝要我们完全， dengan standar moral yang tinggi sesuai dengan Tuhan. 合乎上帝旨意的准则。 Kebenaran Tuhan puncaknya adalah pada kesucian Tuhan. 那么，上帝真理的最高标准就是上帝的圣洁。 Karena itu kalau saudara membaca Matius pasal 5, 就是我们读马太福音第5章， ketika Tuhan menguraikan mengenai perintah-perintah Tuhan, 当
主耶稣解释关于上帝的命令， Misalnya jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya. 比如说不要杀人、不要奸淫等等。 Yang terakhir saudara dalam pasal 5 disebutkan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. 马太福音第5章最后一节说：“你们要完全，像天父完全一样。” Waduh saudara, kalau tuntutan Tuhan untuk sempurna seperti Tuhan, saudara mana ada yang bisa di dunia ini? 若是上帝怎么要求，世界上有谁能够完成呢？ Karena itulah saudara ketika ngomong tentang membunuh, 所以谈到这个杀人的时候， kita pikir kita tidak pernah membunuh. 可能你们说我从来没有杀人， Tapi ternyata standarnya bukan sekedar tindakan membunuh 但 itu 这个 sendiri. 标准不是指向你的行为， Tapi ketika saudara mulai membenci orang, 当你心里开始恨别人的时候， kita mulai merendahkan orang lain, 当你轻看别人的时候， itu pun sudah ada tindakan membunuh. 那么圣经说这已经是杀人了。 Siapa di antara kita yang tidak pernah membenci orang? 你我当中谁不曾恨别人？ Siapa di antara kita yang tidak pernah merendahkan orang lain? 有谁不曾轻看别人？ Saudara, kita sering lakukan itu. 我们常常怎么做？ Kita menganggap diri kita sempurna. 我们常常认为自己是完全的， Orang lain tidak sesuai dengan keinginan kita. 别人呢不符合我的要求。 Padahal kita ini juga orang berdosa. 其实呢，我们本身也是个罪人。 Padahal kita sendiri juga sering menyebalkan orang lain. 那我们常常也使别人感觉到厌恨， Betul kan? 对不对？ Iya. 是， Kalau setiap orang mau mengaku, saudara, 若是我们肯承认的话， pasti terjadi. 我们肯定会这样 Wah, yang terjadi pertengkaran nantinya. 啊。以后呢，会跟人家争吵。 Saudara, mengenai peribadatan, 对我们的敬拜来说， bagaimana 5 kitab Musa mengatur kalau orang Israel harus beribadah kepada 摩 Tuhan? 西五经已经安排了，教导了以色列人应该怎么样来敬拜上帝。 Beribadah itu adalah menghampiri hadirat Tuhan. 那就是说，我们就近上帝的宝座。 Tapi tuntutannya kesucian Tuhan. 那么他的要求是上帝的圣洁， Kamu harus betul-betul bersih. 你要真正的清白。 Tapi yang dipikirkan orang Israel adalah bersihnya bersih apa? Bersih secara jasmani. 但是以色列人所想的清洁是肉体或者物质的清洁。 Kalau mau menghampiri Tuhan, semuanya harus bersih. Tangannya, kakinya, dan seluruh tubuhnya. 你们要亲近上帝，要洁净你的手脚、你的身体。 Tapi mereka mengerti akhirnya, bukan hanya bersih secara jasmani, tapi bersih juga secara batin. 以后呢，他们也明白，不单单是肉体的清洁，也是内心的清洁。 Bahkan imam-imam yang mau mempersembahkan korban kepada Tuhan, 包括那些祭司，他们要献祭， itu pun harus suci, bersih. 他们自己也要清洁。 Bahkan puncaknya imam besar setahun sekali masuk ke dalam ruang maha kudus. 就算说是大祭司1年1次进入至圣所， Bagaimana imam besar itu betul-betul harus suci. 他们也要圣洁。 Saya percaya imam besar yang setahun sekali mau masuk itu pasti deg-degan hatinya. 那我相信，一个大祭司1年1次要进到至圣所，肯定是很紧张的。 Dia bisa lolos apa enggak dari standar kesucian 那 Tuhan. 么他能不能通过上帝圣洁的要求？ Lalu imam-imam yang lain juga berpikir sama. 那么其他的祭司也有同样的想法。 Ini kalau tidak lolos bagaimana? 若是不能通过怎么办呢？ Kayak itu saya pernah khotbahkan kepada 我 saudara. 曾经跟你们讲过， Maka di kaki imam besar itu diikat dengan tali. 所以那个大祭司要进到至圣所的时候，他们 Dikasih 脚要用绳子绑起来， Dikasih bunyi-bunyian atau lonceng. 给他一个铃铛， Supaya orang-orang yang di luar bisa dengar. 让在外面的人可以听到。 Karena dia pada waktu masuk ke ruang maha suci melakukan beberapa tindakan. 因为他在至圣所里面有一些的动作， Kan dia pasti jalan. 他肯定会行走。 Kalau jalan berarti ada bunyi.
那他行走的时候，这个铃铛会发声 Misalnya glinding glinding glinding, bunyi berarti masih hidup. 啊，就说明他在里面还活着。 Tapi kalau tiba-tiba nggak bunyi-bunyi, 那忽然间的是一直没有声音， loh ini lagi apa ini? 到底怎么样呢？ Wah, kalau kemungkinan sudah mati kah? 可能他在里面死了， Maka saudara talinya ditarik. 所以他们用绳子把它拉出来， Ya kayak orang mancing ikan saudara ya. 啊，就好像人家钓鱼一样。 Ketika ditarik-tarik dia masih bereaksi, 就是我们去动它的时候，它还有反应， dia narik kembali. 它又再拉回 Oh, 来， masih hidup. 说明它在里面还活着。 Tapi ketika ditarik-tarik tidak ada reaksi, 若是我们去拉它的时候没有反应， wah kemungkinan sudah mati di dalam. 可能在里面它已经死了， Maka sudah dengan pelan-pelan mereka harus tarik. 所以慢慢要把它拉出来， Tidak ada yang berani masuk. 没有人敢进去。 Ini imam besarnya sudah persiapkan diri dengan baik. 这个大祭司已经预备好， Bagaimana mereka berani masuk? 有谁敢贸然的进去呢？ Saudara, betapa peribadatan di zaman perjanjian lama sangat membuat orang takut. 所以我们看到旧约的时候，对上帝的敬拜，让人家给战敬。 Seperti Tuhan pada waktu sebelum menurunkan perintah Tuhan. 就好像上帝在西奈山还没有降下这个10条诫命， Saudara, apalagi orang Israel bersungut-sungut. 那么以色列人在那里埋怨， Tuhan menampakkan dengan bunyi gelegar yang luar biasa. 上帝用闪电向他们显明， Bangsa Israel semua ketakutan. 所以所有的以色列人就非常的害怕。 Saudara, mengapa saudara di dalam perjanjian lama mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat? 为什么旧约里面说敬畏耶和华是智慧的开端？ Saudara, takut akan Tuhan itu bukan sekedar takut dalam arti apa, tapi betul-betul hormatnya luar 那 biasa. 我们对上帝不单单是一个害怕，但是尊敬， Saudara, berbeda dengan kita zaman sekarang. 就跟我们今天情形不一样。 Karena kita sekarang tidak ada lagi ruang maha kudus yang memisahkan semuanya. 因为我们今天没有至圣所， Kita langsung bisa datang ke gereja. 我们可以直接来到上帝面前， Itu semua karena apa? Yesus Kristus sudah mengenapi. 因为主耶稣已经成全了就旧约的预言。 Surat Ibrani mengatakan itu semua. 希伯来书里面很清楚的告诉我们， Bahwa Yesus Kristus adalah imam besar sekali selama-lamanya. Sudah selesai mengenapi. 主耶稣基督是我们的大祭司，他一次成就了这一切。 Sehingga saudara dan saya dengan penuh keberanian menghadap hadirat Tuhan. 让我们可以坦然无惧的来到上帝面前。 Tapi keberanian itu bukan karena diri kita. 那我们能够坦然无惧，不是因为我们， Tapi keberanian karena Yesus Kristus. 那是因为耶稣基督。 Karena iman kepada Yesus 因为我 Kristus. 们对耶稣基督有信心， Kayak itu kalau saudara dan saya datang ke gereja. 所以我们来到教会的时候， Ketika datang tidak ada iman kepada Yesus Kristus. 若是我们来到教会没有耶稣基督的信心， Ibadah kita tidak akan diterima oleh Tuhan. 那我们的敬拜上帝不接受。 Tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Juru Selamat dan pengantara kita. Ibadah kita tidak diterima oleh 若 Tuhan. 是我们没有相信耶稣基督是我们与上帝之间的中保，那我们的敬拜上帝就不接纳。 Yang ketiga adalah hukum-hukum sipil. 那第三呢，是我们人际关系生活的这个律法， Hukum yang mengatur relasi sosial antar sesama manusia. 管理我们社交生活。 Tuhan sudah meringkasnya dengan saling mengasihi. 那么主已经用彼此相爱来概括了一切。 Dulu di perjanjian lama ada apa aturan-aturan tingkatan sosial. 那么过去在旧约里面有社会上各个层次， Laki-laki itu seperti nomor 1. 好像是男人居首位， Saudara, wanita itu seringkali dianggap nomor 2. 很多时候呢把女人看成第二等， Apalagi anak-anak, saudara. 何况小孩子。 Anak-anak dianggap lagi seolah-olah tidak ada artinya. 那么小孩子呢没有被看重，
Bahkan lebih lagi budak-budak. 还有再加上那些奴隶， Budak-budak lebih lagi diperlakukan lebih keji lagi. 他们对这个奴隶更加的这个轻视。 Saudara, perjanjian lama pada waktu itu juga tidak bisa mengatasinya. 那么旧约呢，不能够完全控制这一切。 Bahkan di dalam 5 kitab Taurat Musa itu ada aturan budak. 那么在摩西五经里面也有对奴隶的条律。 Budak pun tetap diperlakukan tanda petik seperti budak. 他们真的把奴隶轻看为低等的。 Walaupun agak sedikit ada perbedaan ya dibandingkan dengan bangsa lain. 虽然跟其他的民族有不同， Misalnya ada tahun Yobel. 比如说有这个安息年、禧年， Tahun Yobel itu tahun ke-50. 禧年就是说第50年。 Jadi kalau budak itu di tahun Yobel dia harus betul-betul dibebaskan. 那么到了禧年，这些奴隶呢就完全得到释放， Sehingga dia bisa menjadi orang bebas. 让他可以成为自由的人。 Tapi kalau dia tidak mau bebas, 可是他不愿意自由， ya dia tetap jadi budak. 他仍然做奴隶。 Jadi saudara, memang ada sedikit perlakuan yang berbeda dibandingkan bangsa-bangsa lain. 跟其他的民族有一些不同点， Tetapi masih ada status budak itu. 但是仍然有这个奴隶的身份。 Tapi beda dengan perjanjian baru. 那跟新约就不一样， Akhirnya Tuhan membebaskan itu semua. 上帝已经使我们完全得到释放。 Kalau saudara membaca surat Filemon, 就是我们看这个腓利门书， di situ ada kasus budak. 那么里面有关于这个奴隶的一个事件， Namanya Onesimus. 那是欧尼西姆， Dia budak, 他是个奴隶， lari dari tuannya Filemon. 他从他的主人腓利门那边逃亡， Tapi akhirnya Onesimus dimenangkan bagi Tuhan. 但是呢，最后呢，欧尼西姆已经被主所得罪， Lalu bagaimana Paulus menulis surat kepada Filemon? 所以呢，保罗就写信给腓利门， Biarlah di dalam Tuhan semuanya hubungan itu menjadi diperbaiki kembali. 让他们在耶稣基督里面的关系全部和好了。 Dan Onesimus diperlakukan sebagai manusia seutuhnya. 那么对待欧尼西姆当作是个完全的人， Masih banyak kasus, saudara. 还有很多的事件， Termasuk para wanita. 特别对女人， Saudara, para wanita juga diperlakukan tidak baik di dalam perjanjian lama. 在旧约里面对付女人是不平等的。 Katulah saudara, dalam budaya perjanjian lama, 旧约的文化里面， laki-laki bisa menikah banyak kali. 那么男人可以多次结婚， Bahkan saudara, wanita itu bisa mereka bisa memiliki banyak sekali istri-istri 他们 para suami itu. 这个做丈夫的可以拥有多妻， Tapi di dalam Tuhan semuanya diingatkan kembali. 但是呢，在主里面提醒我们， Seorang laki-laki mengambil seorang wanita. 一个男人只可以有一个太太， Bukan lagi seorang laki-laki mengambil banyak wanita, tidak. 不是说可以有多妻的制度。 Saudara yang dikasih oleh 各 Tuhan, 位亲爱的弟兄姐 karena 妹， Tuhan telah menggenapi, 因为主耶稣已经成全了一切， mengingatkan kepada setiap orang percaya 提醒我们每一个信他的人。 bahwa hukum Tuhan bukan tertulis di dalam loh-loh batu, 那么，上帝的律法不先已记在那个石板上， tetapi hukum Tuhan tertulis di dalam loh-loh hati, 上帝的律法记在我们的心坎里， loh-loh jiwa, 那是在我们的生命里面， supaya saudara dan saya menaati dengan segenap jiwa kita. 让我们每一个人全心的遵守。 Yang kedua, 第二， menggenapi kitab nabi-nabi dan mazmur. 那应验限制还有诗篇里面所记的， Saudara, di dalam kitab nabi-nabi dan mazmur 在限制书和诗篇里面， juga sama ada 3 fungsi utama. 同样有3种的功用。 Pertama mengenai keadilan, 同样是关于公义， yang kedua mengenai peribadatan, 第二样也关于敬拜， dan ketiga mengenai harapan masa depan. 那第三样是对将来的盼望。
Tadi saya mengatakan yang pertama keadilan. 刚才我讲过的公义， Apa itu keadilan? 公义是什么呢？ Kita minggu lalu belajar menggenapi kebenaran dan keadilan. 前个礼拜我们学习要应验真理和公义。 Kebenaran sudah tercantum di dalam kitab Taurat Musa. 那么这个真理已经记在摩西的律法里。 Tapi nabi-nabi melihat bagaimana kebenaran itu dilakukan tidak sama umat Israel. 那么从先知呢，就看这些以色列人是否遵行这个真 Kayak 理。 itulah nabi-nabi mengingatkan mengenai berkat dan kutuk. 所以呢，先知们就提醒他们上帝的祝福和上帝的咒诅。 Bagaimana kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan dinyatakan dari orang Israel melakukan kebenaran atau tidak. 那么上帝要看以色列人是否遵行这真理。 Karena itu nabi-nabi selalu mengingatkan kepada Israel. 所以先知们一直提醒以色列人， Mengingatkan kepada para raja-raja penguasa. 提醒那些做王的， Lakukan kebenaran Tuhan. 你们要行上帝的真理。 Kalau engkau melakukannya, 若是你们遵行， Tuhan memberkati engkau. 上帝就赐福； Tapi kalau engkau tidak 你 melakukannya, 若不遵行， ingatlah Tuhan akan mengutuk engkau. 上帝要咒诅你们。 Saudara, berulang kali nabi-nabi Tuhan utus. 那么上帝派遣众先知来到， Saudara, karena itulah akhirnya nabi-nabi berapa kali mengatakan, kalau tidak sebentar lagi kalian akan dihukum oleh Tuhan. 那么先知们提醒你，若不遵行真理，在不久上帝要刑罚你们。 Akhirnya kerajaan utara dihukum oleh Tuhan. Mereka dibinasakan oleh kerajaan Asyur. 那北方的以色列国呢，最后也被亚述人所毁灭。 Akhirnya sudah kerajaan selatan Yehuda diingatkan kembali dan mereka dibuang ke Babel. 那么南方的犹大国也一样，最后呢被俘虏到巴比伦去。 Itulah saudara keadilan Tuhan. 这是上帝的公义。 Lalu saudara peribadatan. 那关于敬拜， Bagaimana mereka menjalankan peribadatan yang sejati tidak? 那他们是否进行这个真正的这个敬拜？ Bagaimana Israel maupun Yehuda akhirnya juga menyembah berhala. 那么不论是以色列国、犹大国，他们也敬拜偶像。 Dewa-dewa bangsa-bangsa lain juga masuk ke ruang ke tempat penyembahan. 那些外邦人的这个假神也进到他们的敬拜里 Mereka 面， mendirikan mesbah-mesbah untuk Baal-Baal. 他们建立对巴利这个神探的敬拜， Hati Tuhan tersakiti. 所以呢，他们刺伤了上帝的 Saudara 心。 ingat pada waktu Elia bertempur dengan ratusan nabi-nabi pada 我们 waktu 记 itu. 得以利亚跟450位假先知的征战， Saudara, itulah fungsi dari nabi dan Mazmur. 这是先知和诗篇的作用。 Karena itu kitab Mazmur mengatakan, beribadalah dengan segenap hatimu. 所以诗篇里面告诉我们，你要尽心的敬拜耶和华。 Selidikilah hatiku Tuhan. 神啊，求你鉴察我的心， Saudara, itulah namanya beribadah yang sejati. 那是真正对上帝的敬拜。 Saudara dan saya harus melakukan ini. 那我们必须要怎么行？ Tapi Tuhan Yesus sudah katakan, akan datang waktunya orang menyembah dalam roh dan 那 kebenaran. 主耶稣来到，说什么？我们以心灵和诚实来敬拜上 Tidak 帝， perlu lagi di Yerusalem 不再需要到耶路撒冷， ataupun di Gunung Gerisim. 或者是在基利心上。 Kita tidak lagi ditentukan oleh tempat-tempat khusus. 那么我们对上帝的敬拜不限于这个地方的 Itu 限 kalau 制。 kalau orang Kristen mengatakan, oh tempat ini tempat yang suci, saya tanda tanya pengertian Kristennya. 那是基督徒说我们要在什么地方敬拜，那我怀疑他的信仰。 Kalau orang Kristen mensakralkan sesuatu, itu tanda tanya besar. 若是基督徒对某一方面看为神圣，那就不对了。 Saudara, pengertiannya apa? 那我们应当怎么理解呢？ Kesakralan itu hanya ada pada Tuhan. 那么这个神圣是属于上帝的， Dan kita selalu menjaga dengan hati pikiran bahwa Tuhan itu yang suci. 那我们的心思意念要确定，唯有上帝是圣洁 Sehingga 的。 kita datang kepada Tuhan pun dengan hormat yang 所以呢 luar，我们 biasa. 来到上帝面前是尊敬他。
Dan yang terakhir sudah fungsi dari kitab nabi-nabi dan Mazmur apa? 那最后呢，这先知书和诗篇的作用是什么呢？ Harapan masa depan. 那是对将来的盼望。 Seringkali nabi-nabi dan Mazmur mengharapkan masa depan yang bahagia. 那都是这些先知们他们盼望有很好的未来。 Masa depan di mana semua bisa beribadah dengan penuh sukacita. 所有的人可以欢喜快乐的敬拜。 Masa depan di mana semuanya bisa menjalani hidup bahagia, semua rukun. 大家可以和睦同济，有个幸福的生活。 Itu hanya bisa terjadi kalau Yesus Kristus datang kedua kalinya. 要等到主耶稣第二次再来的时候才能够实现。 Saudara, William Barclay seorang sarjana Alkitab yang luar biasa. William Barclay 是一个很出名的神学家、圣经学者。 Saudara, dia mengetahui banyak sekali latar belakang orang-orang Yahudi. 他非常清楚犹太人的背景。 Dalam bukunya mengkomunikasikan Injil, 那么，当他写了关于福音书， dia mencoba menjelaskan bagaimana kebaktian di sinagoge, 那么 rumah sembahyang orang 他 Yahudi. 描写犹太人的这个会堂里面的敬拜。 Kebaktian itu biasanya dimulai dengan pengakuan Shema. 他们首先要有一个信仰的这个宣告， Ya, Shema Israel. Ya, 那是以色列的信仰。 biasanya kan itu suatu kata perintah itu. Dengarlah Israel. 这是一个命令，以色列啊，你们要听。 Itu terdapat di Ulangan pasal 6 ayat 4. 那就是《生命记》第6章的第4节。 Biasanya mereka sebelum Shema, sudah mereka doa dulu. 他们先祷告， Kemudian ada Shema. 那么有这个宣告， Kemudian ada beberapa 12 ucapan syukur, doa-doa. 以后有12记的感恩祷告， Juga kemungkinan akan ada doa-doa bebas yang lain. 那么还有其他的祷告文。 Tapi itu semua diatur oleh pemimpin rumah sembahyang. 那么是会堂的领袖们所安排的。 Ini bagian pertama ini sangat penting sekali. 那么这个上面的这个头一部分是非常重要的。 Lalu ada bagian yang kedua, 以后有第二部分， yaitu pembacaan Alkitab. 那就是要读圣经。 Pembacaan Alkitab itu biasanya yang dibaca itu adalah kitab Taurat Musa dan kemudian kitab nabi-nabi. 那他们所读的是摩西的律法，还有先知书。 Kitab Taurat Musa harus diatur. 5 kitab ini diatur, dibagi sedemikian, harus dibaca selama 3 tahun nantinya. 那么他们用3年的时间要读完这个律法书。 3 tahun selesai 5 kitab itu kembali lagi. 那么3年以后呢，重新再读一遍。 Lalu kemudian ada yang kedua, yaitu kitab para nabi. 以后呢，又读先知书。 Dan kitab para nabi itu nanti akan dibacakan oleh orang-orang tertentu yang ditunjuk. 那么要读先知书的人，也是他们所指定的。 Saudara ketika membaca Injil, saudara pasti ingat pada waktu Yesus membaca kitab Nabi Yesaya. 我们读福音书的时候，我们会想起耶稣读这个以赛亚书。 Ya, Lukas pasal 4 ayat 21 ayat salah satunya. 那么其中呢是路加福音4章21节。 Yesus membacakan kitab Nabi Yesaya. 那么耶稣读以赛亚书， Roh Allah ada padaku 上帝的灵在我身上。 dan seterusnya. 那么继续下去。 Lalu setelah itu Yesus menutup gulungan kitab Nabi Yesaya. 那么耶稣就把这个书卷捆起来， Semua orang memandang Yesus. 那么所有的人都望着耶稣。 Lalu Yesus kembali ke tempat duduknya. 那么以后呢，耶稣回到他坐的地方。 Apa yang Yesus katakan? 耶稣说什么呢？ Pada hari ini, 今天 ketika engkau mendengarkan nubuatan ini, 当你听到这个预言， saat ini jugalah 就在这 kitab 个 ini 时候， digenapi. 这个书上所记的应验了。 Karena itulah saudara mengapa kemudian pada waktu Yesus berdoa, 因为当耶稣 tampak 祷告的时候， Musa dan Elia bersama dengan Yesus. 那么看见摩西和以利亚显现。 Musa mewakili kitab Taurat, 那么摩西是代表律法书， Elia mewakili semua nabi-nabi.
dan syair Mazmur. 那么以利亚就代表所有的先知书还有诗篇， Dan itu semua telah digenapi di dalam Yesus 这 Kristus. 一切都在耶稣基督身上应验了。 Saudara dan saya kalau sudah mendengarkan khotbah ini, 那么你我明白了今天的这个讲道， kita tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga. 那我们就不会动摇， Karena semua yang telah dikerjakan oleh Yesus, 因为主耶稣所做的一切 semua bisa dibuktikan dari kitab suci. 就能够在圣经里面叫做证明。 Banyak orang ingin mencoba meruntuhkan kitab suci, 有很多人他们想拉倒这个圣经， tetapi bukti-buktinya tidak bisa diruntuhkan. 但是他们所做的一切都不能否认圣经。 Semua terbukti secara bahasa, secara peristiwa itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu semua ada. 圣经里面所记载的一切，我们都可以负完全的责任。 Saudara, biarlah iman kita kepada Tuhan Yesus 让我 Kristus 们对主耶稣基督的信心， bukan iman yang sembarangan, 不是随随便便的信心， bukan iman yang ikut-ikutan, 不是随便跟随人盲从的， tapi sungguh-sungguh mengimani siapa Yesus 那是 itu. 真正对主耶稣有信心。 Yesus bukan tokoh yang tiba-tiba muncul. 主耶稣不是的一个突然出现的什么人物， Yesus bukan tokoh yang sembarangan, 不是随随便便的人物， tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. 他乃是上帝道成肉身。 Dan itu semua telah dinyatakan di dalam kitab suci. 那么在圣经里面已经完全应验了。 Satu orang menggenapi ratusan nubuat. 一个人他应验了几百条的预言， Ini betul-betul luar biasa. 这是一个不寻常的事情。 Satu orang bisa menggenapi satu nubuat pun itu sudah luar biasa. 一个人能够应验一个预言，已经是很不容易的。 Seperti Yohanes Pembaptis. 就好像施洗约翰， Karena Yohanes Pembaptis itu dinubuatkan 施洗约翰是被预言的， bahwa dia akan menjadi pendahulu jalan Tuhan. 他也成为主道路的先锋。 Itulah mengapa Tuhan Yesus memuji Yohanes Pembaptis. 所以呢，主耶稣称赞施洗约翰。 Di antara semua nabi perjanjian lama, Yohanes Pembaptis adalah yang terbesar. 在所有的限制当中，施洗约翰是最伟大的， Yohanes Pembaptis orang luar biasa. 他是伟大的人物， Tapi dia tetap manusia 但 biasa. 是他也是一个人， Dia ada kelemahannya. 他也有软弱， Dia menuju kepada Yesus. 他就直向耶稣。 Orang-orang ingin datang kepada dia. 那么很多人来到他面前， Jangan ikut saya, 你不要跟从我， ikut dia. 你跟从他。 Lihatlah anak domba Allah 看哪，上帝的 yang 羔羊 menghapus dosa dunia. 是除去世人罪孽的， Biar dia makin besar, 让他渐渐的广大， aku makin kecil. 我渐渐的微小。 Karena Yohanes Pembaptis sadar, 因为施洗约翰他醒悟， dia tidak ada apa-apanya dibanding Yesus. 那比作耶稣，他根本没有什么可取的， Karena Yesus menggenapi ratusan nubuatan 因 di 为 kitab 耶 suci. 稣已经应验了圣经里面几百样的预言。 Maaf saudara, saya katakan ini tidak ada di agama manapun, 这是在其他宗教里面所没有的事， termasuk agama Yahudi. 包括犹太教。 Karena agama Yahudi tidak tahu siapa yang menggenapi itu semua. 因为犹太教他们不知道谁来应验， Mereka hanya tahu ini menggenapi seluruh orang Israel. 他们只知道这一切应验在以色列人百姓当中。 Akhirnya sukuisme yang dijunjung tinggi. 所以呢，他们是强调这个种族主义。 Tapi sekarang orang Israelnya macam-macam. 那今天的犹太人有各种各样， Ada yang ateis, ada juga yang tetap agama Yahudi, ada juga yang materialisme dan sebagainya. 有的成为无神论，有的持守这个犹太教，有的是物质主义等等。 Bagaimana bisa menggenapi seluruh umat Israel? 那他们怎么样来成就所有的以色列人呢？ Harusnya menggenapi satu orang. 所以呢，指向一个人， Itulah Yesus 那就是 Kristus. 耶稣基督。 Itulah mengapa kita tetap pegang Yesus Kristus. 所以呢，我们持守耶稣基督， Kita jangan beralih ke yang lain. 我们不要变向到其他的。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。
Berkatilah kebenaran firman-Mu ya Tuhan. 天父，求你赐福我们所思想的话， Biarlah kami boleh mensyukuri atas karya Yesus Kristus bagi kami. 让我们为耶稣基督所成就的献上 Engkau 感 adalah 谢， pengantara yang esa 成为我们这个度义的中保， antara Allah dan manusia. 是神与人的中保。 Bersyukur Tuhan karena Engkau menggenapi kitab Taurat Musa dan kitab para nabi dan Mazmur. 感谢主已经应验了默许的律法、先知，还有诗篇。 Kiranya Tuhan Seri yang memberkati kebenaran firman yang telah kami dengar. 求你赐福我们所聆听的信息。 Terima kasih Bapa. 天父，我们感谢你， Berkatilah seluruh anak-anak-Mu. 求你赐福你的每一个儿女， Biar kami yang sudah mendengar firman-Mu 让我们聆听你话语的人， semakin dikuatkan iman kami kepada Yesus Kristus. 让我们的信心被坚定，像 Dan 耶稣基督， tolonglah kami untuk setia ya Bapa. 也帮助我们可以忠心跟随。 Dengar doa kami 垂听我们的祷告， dalam nama Tuhan 奉 Yesus 靠耶 Kristus. 稣基督生命， Amin. 阿门。 Kita akan memasuki perjamuan kudus. Sebagai respon dari firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari dengan ucapan syukur kita memberikan persembahan, kita pujikan beri terbaik-Mu. 我们用回应上帝的话，我们来唱一首诗歌，奉献上好。倾听救主呼召，奉献上好。 Kita bersatu dalam doa. 我们一起祷告。 Bapak, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kami. 天父，我们感谢你赐福了我们， Dan sebagai respon dari firman Tuhan yang telah kami dengar, kami memberikan persembahan. 我们也回应了你的话，我们献上感恩的奉献。 Dan kiranya Tuhan yang boleh menyucikan dan menguduskan persembahan ini. 求你洁净我们所献上的， Dan sehingga persembahan ini agar bisa dipakai dan layak untuk gerejamu di tempat ini. 愿我们的奉献配得被你所用。 Dan kiranya kami tidak hanya mempersembahkan materi yang ada pada kami, 我们不单单奉献金钱， tapi lebih dari itu Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami. 我们也愿意把我们的生活献上， Dan kiranya hidup kami adalah hidup yang berkenan di hadapan 让 Tuhan. 我们的一生可以讨你的喜悦。 Terima kasih Tuhan. 天父，我们感谢你， Di dalam nama Tuhan Yesus kami 奉靠 berdoa 耶 dan 稣基督圣 bersyukur. 名祷告， Amin. 阿门。 Berita pengembalaan dan doa syafaat akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes. 接下来是会务的报告，还有代祷。
Saudara, kita akan doakan situasi dunia khususnya perang yang belum usai. 我们要特别为着世界的形势祷告，以 Kita 纪 hanya 念那些俄罗斯和乌克兰的战争，直到今天还不能结束。 Kita harap supaya perang tidak semakin meluas. 但愿这个战争不要再扩散。 Kita doakan juga untuk Yayasan Yobel yang ada di Sinode GKY. 我们也要聚会的优保尔这个基金会祷告。 Yayasan Yobel punya 3 sekolah untuk menolong anak-anak kurang mampu. 那我们的基金会有3间学校，特别专门为那个贫困的孩子。 Ada di kota Lubuk Linggau, di Singkawang dan Kupang. 在古邦、在新高湾还有卢布林高那边。 Kita juga doakan untuk minggu Prapaskah yang dijalani oleh hampir semua gereja Tuhan. 我们也为着这个受难节的预备周，几乎所有的教会都实行。 Mari kita berdoa 我 bersama-sama. 们一起来祷告。 Bapa, kami saat ini boleh berdoa Tuhan sebagai pendoa syafaat untuk lingkungan kami. Berdoa untuk dunia ini ya Tuhan. Kami melihat peperangan yang tidak kunjung usai dan para pemimpin yang masing-masing dengan egonya, masing-masing dengan kemauannya ingin orang lainnya mengalah. Tetapi para pemimpin dunia akhirnya mengorbankan masyarakat sipil. Ya Tuhan, tolonglah, karena dunia ini dengan pemimpin-pemimpin yang egois akan menjadi berbahaya ya Tuhan. Juga jangan sampai peperangan ini menjadi meluas. Kami mohon belas kasihan Tuhan kepada manusia di muka bumi ini, khususnya manusia yang banyak yang belum mendengarkan Injil Yesus Kristus. Kasihanilah ya Bapa, bagaimana mereka bisa mendengar Injil Yesus Kristus kalau ternyata peperangan terus terjadi, sementara bencana kelaparan juga terjadi, kekurangan terjadi, inflasi terjadi, bahkan juga ya Tuhan banyak sekali tantangan-tantangan yang ada. Mohon belas kasihan-Mu Bapa untuk dunia ini. Kami tak lupa mau berdoa Tuhan untuk Yayasan Yobel. Sertailah Bapak yayasan ini khususnya dalam mengelola sekolah Kristen Yobel yang diperuntukkan bagi anak-anak yang kurang mampu dalam sekolah mereka, studi mereka. Sertailah sekolah Yobel yang ada di Kupang, yang ada di Singkawang dan Lubuk Linggau. Pimpinlah Tuhan supaya sekolah-sekolah ini bisa dikelola dengan baik dan mendidik anak-anak yang berkesempatan untuk studi dengan baik, sehingga mereka juga memiliki masa depan yang lebih baik. Dan biarlah melalui ini semua anak-anak juga bisa mengenal Tuhan, khususnya mereka yang belum kenal Tuhan. Kami tak lupa juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan di seluruh dunia yang sedang memasuki masa-masa Prapaskah. Kau pimpin supaya gereja-gereja bisa membawa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, mengingat kepada karya Yesus Kristus yang begitu besar, sehingga Tuhan semua anak-anak-Mu, semua umat-Mu sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus dengan benar, dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga ke perayaan minggu-minggu sengsara Prapaskah di gereja kami. Engkau juga terus pimpin ya Bapa. Dengar doa kami yang kami persembahkan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat datang bagi saudara sekalian yang baru pertama kali datang. Saya mengharapkan kita semua bisa setia kepada Tuhan. 我们特别欢迎第一次来参加我们聚会的朋友们，也愿大家可以衷心在这里聚会。 Hari Selasa kita ada persekutuan Kaleb khusus untuk usiawan ya jam 10 pagi. 将来临的礼拜二早上4点，我们有加勒的年长团去。 Silakan bagi para usiawan untuk bisa mengikuti persekutuan ini. 我们邀请年长的弟兄姐妹来参加。 Kemudian saudara, hari Sabtu kita akan ada seminar. 那么
礼拜六我们有特别的讲座， Jam 7 malam mengenai keunikan spiritualitas Kristen. 那么下午7点钟我们有关于这个属灵的一些讲座， Pendeta Irwan Pranto akan menyampaikan ceramah ini. 我们陈一凡牧师来讲论这个课题。 Kemudian sudah Sabtu yang akan datang 2 minggu lagi kita akan mengadakan kebaktian pemberkatan nikah atas saudara William dan saudari Weni. 将来临的18号礼拜六早上，我们在中午在这里有 William 弟兄和 Wenny 姐妹的婚礼。 Ya, jam 2 siang kita akan mengadakan kebaktian pemberkatan nikah. 中午2点在这里有婚礼。 Hari ini adalah kesempatan terakhir bagi saudara yang mungkin kalau ada keberatan-keberatan yang sah. 然后是我们会有什么语义？今天是最后的通报给教会的指示。 Kemudian saudara Sekolah Gloria Mus dari Jakarta akan membuka kelas musik di GKI Surabaya. 那么雅加达的 Gloria Mus 这个音乐学校要在泗水开办， Ya, bulan Juli nanti, bulan 7. 是7月份开始。 Bagi jemaat yang mau mendaftarkan anak atau cucunya, silakan hubungi Guru Injil Stefani. 若是我们的子女要参加的话，请向 Stefani 传道报名。 Di bawah sudah di papan pengumuman ada list harga, ya, harga per bulan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk les musik atau vokal bagi anak-anak kita. 那么在楼下的布告栏有强调这个贴上一些费用的需要。 Saudara tidak perlu mengkhawatirkan guru-guru yang akan mengajar. 你们不必担忧来教导的老师。 Ya, pasti Gloria Mus Jakarta akan dengan penuh tanggung jawab memberikan guru-guru yang baik. 那么我们教会这个音乐学校会再派这个有分量的老师来教导。 Ya, berikutnya, saudara dalam rangka mengenang kesengsaraan Tuhan kita, 为了纪念主耶稣的受难， rencananya tanggal 3 sampai 6 April kita akan mengadakan doa puasa. 4月3号到6号，我们有1连4天的这个禁食祷告， Itu hari Senin, Selasa, Rabu, dan 礼 Kamis. 拜1到礼拜4。 Bagi jemaat yang ingin didoakan, 若是你们有什么代祷的事项， silakan mengambil kartu doa ada di depan. 那么在前面我们有预备这个祷告卡。 Saudara nanti bisa menuliskan pokok doanya, nanti ditempatkan, ditaruh, ditempelkan di kita sebut tembok harapan. 你们可以填写那个祷告卡，以后呢挂在我们前面的地方。 Ya, nanti ditempelkan di sana. Ya. Sebaiknya saudara pada waktu menuliskan pokok doa, siapa yang mau didoakan, tolong disebut namanya kalau bisa. 你们要写清楚这个代祷的事项。 Misalnya mau mendoakan si A, ya, 我们有为谁祷告， ya, tolong sebutkan namanya. 那么写上他的名字。 Nanti pada doa puasa kita akan bawa dalam doa. 那么我们要在这个禁食祷告桌里面为他们祷告。 Boleh nggak lebih dari satu pokok doa? 可不可以超过一个代祷？ Ya boleh, 可 saudara. 以 Tapi jangan sampai menyebutkan 50 pokok doa. 你不要写下50个代祷事项。 Pokok doa yang betul-betul paling penting bagi kita. 对我们是一个很重要的代祷事项。 Saudara sebutkan, taruh ya. 你们就贴在那边。 Nanti kami akan mempelajari, nanti kita pada waktu doa puasa kita akan doakan satu 那么 demi 我们 satu. 会安排在禁食祷告的期间为他们祷告。 Mungkin saudara kata, enggak perlu sebut nama, kan Tuhan Maha Tahu. Betul. 可能你们说不需要提名，因为上帝知道。 Nah, kalau saudara memang merasa malu, tidak mau sebutkan nama saudara juga nggak apa-apa. 也无所谓。 Ya, cuma kalau bagi kami hamba Tuhannya atau manusianya rasanya kok doakan siapa ya ini ya, ya kan? Ya. 那么对我们来说，若是你们没有记下名字，是一个为难的事。
Tapi kalau ternyata saudara berkenan, beritahukan kepada hamba Tuhan, nggak apa-apa. Kalau nggak mau ditulis di sini, tapi beritahukan kepada hamba Tuhan. 若是你要个别通知我们传道牧师也行， Jadi ini adalah program kita Tembok Harapan, 就 ya. 是我们的这个盼望墙， Lain dengan tembok ratapan, saudara. Ya. 跟以色列的爱库墙 Ya. 不一样， Tapi tembok harapan karena kita sudah ada Yesus Kristus sebagai harapan kita. 因为我们已经拥有耶稣基督成为我们的盼望， Bukan nangis-nangis terus, nggak ada harapan. 不是在那边爱库奢望。 Ya. Mari kita bersama-sama, ya. 那我们一起来代祷。 Minggu depan kita akan belajar mengenai bagaimana memperkenan hati Tuhan. 那下个礼拜呢，我们一同学习怎样讨主的喜悦。 Yesus mengerjakan semuanya karena Yesus tahu arti memperkenan hati Tuhan. 主耶稣做了这一切，因为他明白怎样来讨主的喜悦。 Biar kita mempersiapkan hati dengan 让我们预 sebaik-baiknya. 备好我们的心， Mari kita bangkit berdiri, 请大家一同站立， mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan dengan doksologi. 将尊贵荣耀归还给上帝。我们唱善一颂。 Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hidupmu kepadanya, terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa di surga, anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, kuasa dan urapannya tak terhingga dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian untuk berpegang terus kepada Yesus Kristus, karena Dia adalah penggenapan dari kitab Taurat dan para nabi dan Mazmur. Tuhan Tritunggal menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Doa teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. 请坐，默祷，散归，上帝赐福你们。